InsyaAllah kita akan ceritakan berkaitan dengan kisah Nabi SAW, iaitu bukan Nabi SAW, kisah Nabi-Nabi dalam Quran. Dan Ustaz nak ambil kisah Nabi Daud dengan anaknya, Nabi Nuh dengan anaknya yang durhaka. Sebab Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan Allah Ta'ala dengan ujian yang berat. Di antaranya ujian yang berat ialah anak dan isterinya ada yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tua Muslimah Masjid Al-Falah Wan Hajah Salwa, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, shaimin wa shaimat, penuntut ilmu di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hujan turun sepui-sepui, dia berhenti, dia hujan, dia berhenti, dia hujan. Mudah-mudahan hujan yang kita minta Allahumma sayyiban nafi'ah, hujan yang memberi manfaat. Ada diajak juga supaya kita minta Allahumma hawalaina la alaina. Nabi ajak kita bila hujan baca doa Allahumma hawalaina la alaina. Maknanya, ya Allah, turunlah di keliling kami, jangan turun atas kami. Maksudnya jangan membawa bencana. Baik. Perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah bagaimana disebutkan oleh Kak Salwa tadi, memang kita Dewan baru ni pasal tak mari lagi lah Ustaz ni. Ni Dewan baru ni first time. Dewan dulu Ustaz main, tapi hak baru ni first time lah. Dewan hak kursi cantik ni. No? Lama dah datang betul. Jadi ni kira kita rasmi Dewan baru, kira Ustaz kali pertama selepas Dewan baru ni siap lah. Dulu kita duduk main lama lagi, Dewan lama lagi. Baik, maka insya-Allah pada pertemuan 2 kali dah boleh jadi kot. Tapi mungkin Ustaz dah lupa kot dulu ni. Baik. Baik, tuan-tuan perempuan sekalian, nak buat kata lama kita dah PKP pun dah setahun dah, jadi lupa gitu. 2020 tak boleh langsung jumpa, memang tak jumpa dah. Ramadan 2020 pun dikatakan Ramadan kita yang suram dan muram sebab tak boleh imarah masjid dan surau. 2021 Allah Ta'ala buka balik, Alhamdulillah. Jadi kita tengok siapa dia perindu-perindu yang betul dan perindu-perindu yang palsu. Sebab masa 2020 tutup, dia pakai bising, bila nak buka, bila nak buka. Bila buka 2021, dia tak ada pula dah di dalam kuliah-kuliah kita. Jadi sebab itu, jadilah kita perindu yang original. Rindu apa? Rindu kepada raudhah kita, rindu kepada Ramadan kita, rindu kepada ibadah, suasana dalam kita beribadat dalam bulan Ramadan, seperti tadarus, seperti tarawih, seperti tilawah Quran, tazkirah, kuliah. Yang ni kita rindu. Ada setengah orang kata rindulah Ramadan tahun lepas Allah Ta'ala tarik, tak boleh. Rindu tahun ni maka dia baik betul-betul. Tu dipanggil perindu original. Tapi kalau dia sebut saja, jadi keyboard warrior saja di dalam Facebook, di dalam Instagram dia marah ke orang tutup masjid surau, tapi bila buka dia tak ada, tu perindu palsu Ustaz Bani. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dia bagi tajuk Ramadan yang dirindui.
Maka Ustaz kata ada dua jenis perindu, satu palsu, satu original. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semua insya-Allah menjadi perindu-perindu yang original. Merindui suasana ibadah, merindui suasana-suasana yang kita duk buat selalu-selalu di dalam tahun-tahun yang lalu. Apabila 2020 diuji, itu yang menyebabkan bertambah-tambahnya kerinduan kita. Betapa kita menghargai 2021 ni kerana dia boleh buka balik tuan-tuan. Jadi kita dapat balik kembali mengimarahkan Raudhah daripada Raudhah Muslimah. Raudhah Muslimah Masjid Al-Falah ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan ceritakan berkaitan dengan kisah Nabi SAW, iaitu bukan Nabi SAW, kisah Nabi-Nabi dalam Quran. Dan Ustaz nak ambil kisah Nabi Daud dengan anaknya, Nabi Nuh dengan anaknya yang durhaka. Sebab Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan Allah Ta'ala dengan ujian yang berat. Di antaranya ujian yang berat ialah anak dan isterinya ada yang kafir. Jadi diuji juga dengan ujian yang lama berdakwah tapi tak diterima oleh kaum dia. Sebab itu Nabi Nuh termasuk di dalam golongan ulul azmi, nabi-nabi yang ulul azmi. Ada 5 Nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana 5 Nabi ni dipanggil ulul azmi. Ulul azmi makna apa? Alif, waw, lam, waw, alif, lam, ain, zin, zai dan mim. Azmi maknanya orang yang mempunyai keazaman yang tinggi. Nabi-Nabi yang mempunyai keazaman yang dahsyat, keazaman yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Diuji dengan berbagai tribulasi, diuji dengan berbagai mihnah dan macam-macam. Puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah Hud, boleh buka muka surat ayat 45 hingga 47, juzuk yang ke-11, surah yang ke-11, surah Hud. Surah Hud makna Nabi Hud lah, nama Nabi Hud. Burung kena tambah 2, Hud. Tu burung Hud. Nama Nabi saja Hud. Tu ada seorang Nabi nama Hud. Dalam surah Hud ayat 45 hingga 47 ada cerita tentang peristiwa ini. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi Nuh AS tak kala ajak anak dia untuk naik bahtera yang dia bina, yang dia buat tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Nuh ini dia seorang najar, tukang kayu. Nabi-Nabi ni rupanya dia perusahaan daripada buat kerja mereka. Kalau Nabi Nuh dikenal sebagai najar, tukang kayu, tukang boleh pandai buat kerja-kerja kayu ni. Sebab tu dia bina kapal dia seorang tukang, seorang arkitek, seorang yang pandai lah. Sebab nak belayak bukan sekejap. Dikatakan Nabi Nuh ini belayak di atas bahtera dia itu makan tahun, makan bulan, berbulan-bulan. Sampaikan nak kering ayak pun dah mengambil masa yang lama. 120 hari 4 bulan. 120 hari belayak. Berapa bulan tu? 120 dah dapat 4 bulan. Maka sudah pasti dalam kapal dia tu mesti cukup lengkap dengan airnya, dengan makanannya, dengan tempat binatang-binatang yang liar, yang buas, yang berbisa. Tapi katanya dalam tafsir, bila naik kapal itu puan-puan dan tuan-tuan sekalian, dia jinak. Sebab tu ada orang kata nak masuk hutan kita baca salamun ala Nuhin fil alamin. Pasal apa Ustaz? Apa heran kat Nabi Nuh?
Bukan dia masuk hutan lah. Ustaz duk ingat baca salam kat Sulaiman. Tok Guru Ustaz kata pasal salamun ala Nuhin fil alamin, dia binatang-binatang liak, binatang-binatang buah bila naik kapal Nabi Nuh, mereka duduk keadaan jinak, tak liak, tak puas, tak ganas. Oh, tu ke punya pasal? Ha, tu lah. Ulang sepasang, gajah sepasang, semua naik, harimau. Ya? Segala-gala naik dari kapal itu. Sebab binatang-binatang pun dibawa naik juga. Ada satu lapisan untuk mereka. Binatang yang jinak, satu lapisan. Binatang an'am dia panggil. Binatang-binatang lain pun ada. Burung-burung dan manusia. Cuba bayang tengok tuan-tuan, bagaimana kapal tersebut sahih, cukup lengkap Allah bagi ilmu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu pencipta kapal di dunia ni nombor satunya Nabi Nuh, tak boleh buh nama orang lain. Nah, sebab dahsyat gelombang yang dihadapi tak sama dengan yang lain-lain tuan-tuan. Kapal Nabi Nuh ni berlayar di dalam gelombang yang dahsyat. Satu dunia tenggelam. Tiada seorang pun yang tinggal. Sebab doa Nabi Nuh, dia tak mau orang kafir seorang pun ada di atas muka bumi. Pembersihan sesungguh-sungguhnya. Bersih. Dunia semua, bukan kata di kawasan Nabi Nuh saja. Satu dunia tenggelam banjir. Sebab tu ada yang kata tu kiamat dah. Sebab tu yang buat gambar, kadang buat gambar naik kapal selamat daripada kiamat. Nah, gambar orang putih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 45 dan 47. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tu ayat dia yang memberi maksud. Wanada bermakna Nabi Nuh menyeru, merintih kepada Tuhannya bila melihat anaknya dalam keadaan tenggelam timbul di dalam banjir. Dia pun menyeru kepada Allah. Dia merintih kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, merayu kepada Allah. Dia kata kepada Tuhannya, yakni Allah SWT, Rabbi, wahai Tuhanku, inna bani, sesungguhnya anakku, min ahli, daripada kalangan ahli keluargaku, wa inna wa'dakal haqq, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkaulah sebijak-bijak penghukum, sebijak-bijak yang paling bijak. Hakimin makna ahkamul hakimin, paling bijak di kalangan yang bijak. Qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Allah jawab. Bila Nabi Nuh merayu sikit saja, dia tak kata minta Allah suruh selamat anak dia. Dia cuma habaq ke Allah, ya Allah, itu anakku. Anakku tu daripada kalangan ahli keluarga aku. Dan dia tutup, dia kata engkaulah sebaik-baik penghukum, sebaik-baik yang sebijak-bijak yang boleh mengadili, yang memberi keadilan. Macam tu je. Sebab mereka bukan minta direct, no? Nabi-Nabi semua dia tak minta direct. Tengok Nabi Ayub sakit, dia tak minta sembuh sakit dia, dia tak minta sembuh. Dia minta supaya Allah rahmati dia. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Itu Nabi Ayub. Hak ni tentang Nabi Nuh. Ya Nuh, ia sebut wa nada Nuh rabbahu.
Dia merayu dalam bab nak minta Allah Ta'ala tolong selamat anak dia daripada mati, daripada lemas. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia merayu, dia minta anak dia berdialog kali terakhir. Dia kata, wahai anakku, mari naik kapal bersama aku. Anak dia tak mau. Anak dia bantah, nama Kan'an, anak dia yang degil ini. Dia kata, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang ke bukit itu yang dapat menyelamatkan aku daripada air. Lalu Allah SWT, Nabi Nuh kata, tak ada siapa boleh selamat hari ini. Hari ini la asimal yawma min amrillah. Hari ini tiada ada siapa yang boleh selamat daripada urusan Allah. Maka dia tengoklah anak dia tenggelam di dalam laut, dalam banjir tersebut. Baik tuan-tuan, bila dia merayu, abang kata Nabi dia begitu, mereka tak akan minta secara direct. Nabi Adam pun tengok, dia bukan minta ampun, dia bagi tahu saja. Sebab itu Ustaz kata, dalam doa orang-orang yang seni, yang bercinta dengan Allah Ta'ala, dia tak gaduh minta direct. Dia pun minta secara orang kata apa, kinayah, secara dia panggil secara berlapis, hiasan. Tak minta direct. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bermakna mereka pulang balik ke Allah, tak ajak Allah. Kita kalau minta kan macam mengajak Allah, ya Allah bagi kat aku ni, bagi kat aku ni. Itu macam mengajak. Tetapi Nabi-Nabi mereka seni. Mereka dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, mereka main ayat-ayat cinta, ayat power. Tak? Sebab itu Nabi Nuh pun dia tak minta, ya Allah tolong selamat anakku. Nabi Nuh kata, ya Allah, anakku itu dari kalangan ahli keluarga aku. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik penghukum. Maka tunggu jawapan daripada Allah. Tengok Allah nak jawab macam mana. Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahli. Sesungguhnya dia bukan dari kalangan ahli keluargamu, wahai Nuh. Wahai Nuh, dia bukan dari kalangan ahli keluargamu lagi. Sebab apa dia tidak dikira sebagai ahli keluargamu? Sebabnya innahu amalun ghairu salih. Itu jawapannya dalam Quran. Sesungguhnya dia itu perbuatan yang tidak salih. Perangai dia, akhlak dia tidak salih. Perbuatan dia ingkar dengan dakwah ayah dia. Perbuatan dia bantah, degil, tak mau terima. Walau ayahnya sudah lama berdakwah. Dikatakan dalam Quran, Nabi Nuh usia dakwah saja 950 tahun. Itu dakwah dia. Yang beriman 83 orang saja. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala jawab kat Nabi Nuh, Nuh tak boleh. Dia bukan ahli keluargamu. Nuh, dia bukan dari kalangan ahli keluargamu lagi. Nuh, dia ini amalan dia tak soleh. Jadi tu yang kata pentingnya amalan soleh. No? Allah Ta'ala sebut dia amalan dia tak bagus, amalan dia tak baik, perangai dia tak elok. Allah Ta'ala kata dalam jawapan Allah, fala tas'alni. Allah Ta'ala marah pula. Allah Ta'ala kata, hang jangan minta ke aku sesuatu yang bukan dari sisimu ilmu, yang tidak ada ilmu di sisimu. Jangan minta satu seperti orang yang tak ada ilmu. Macam tu lah Allah kata. Lebih kurangnya, inni a'izuka, sesungguhnya aku nasihatkan kau wahai Nuh. Allah Ta'ala kata kat Nabi Nuh, inni a'izuka, aku nasihatkanmu wahai Nuh,
an takuna minal jahilin, supaya jangan jadi dari kalangan orang-orang yang jahil. Oh, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, permintaan dia tu dipanggil permintaan orang yang jahil. Minta benda yang dah tak tahu, benda yang dah apa tak boleh dah. Dah digezet dah benda tu. Sebab mula-mula dia berdoa kepada Allah supaya jangan tinggal orang kafir walau seorang pun. Tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dia, dia masa doa tu dia tak perasan ke barangkali doa dia sudah dimakbulkan. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan sekalian doa makbul, makna semua Allah dah terima dah doa tu, gezet dah, semua akan mati yang kafir. Tiba-tiba dalam kafir tu ada anak dia semua. Dia nak minta supaya di excuse anak dia tu selamat. Maka tu Allah kata jangan duk buat kerja macam dengan permintaan macam orang yang jahil. Maka qala rabbi, terus Nabi Nuh minta, qala rabbi, wahai Tuhanku. Ni dialog antara dia dengan Allah SWT. Qala rabbi, Allah rakamkan balik masuk dalam surah Hud ni. Maka berkata Tuhan kepada dia, Allah Ta'ala jawab, dia jawab kepada Tuhan, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, minta lindung denganmu daripada meminta, an as'alaka tu daripada meminta sesuatu, ma laysa li bihi ilm, apa yang tidak ada bagiku sesuatu daripada ilmu. Wa illa taghfirli, kalau engkau tak maafkan aku, wa tarhamni, dan tak rahmati aku minal khasirin. Doa Nabi Adam balik. Kalau kau tak ampunkan aku, kalau engkau tidak rahmati aku, jadilah aku hamba-hamba yang rugi. Sebab dia tak kalau tu. Macam doa Nabi Adam pun sama juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia guna pasal apa? Dia dengan bini dia. Doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam dan Hawa. Lepas tu kita semua sekali lah kita boleh baca doa tu. Jadi dalam doa ini dia minta ampun ke Allah lah. Nabi Nuh dia tarik balik, dia kata, ya Allah, kalau begitu keadaannya, aku minta lindung daripada meminta sesuatu yang aku tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya, kalau engkau tak ampunkan aku, kalau tak rahmati aku, tergolonglah aku dalam golongan orang-orang yang rugi. Di situlah tuan-tuan dialog cerita antara anak durhaka, seorang bapa yang sayang kepada anak darah daging dia. Darah daging dia sendiri. Ada 4 orang anak. Ada nama Ham, ada nama Sam, ada nama Kan'an. Ini semua anak-anak Nabi Nuh. Yang seorang ni semua lelaki. Dia dapat 4 orang anak, 4 orang lelaki. 4 orang ni dikatakan menjadi induk kepada bangsa-bangsa yang besar. Yahudi, yang kata Arab. Ni semua daripada induk ni. Pendapat ni sebab 3 ni yang berkembang zuriat-zuriat dia. Dan 83 dalam kapal itu lah yang berkembang biak balik kita semua ni daripada induk tu. Induk yang 83 orang sekali dengan anak-anak dia tu. Yang selamat, anak dia yang beriman. Baik, kita baca huraian dia tuan-tuan sebab kita tadabbur. Kita nak tadabbur ayat ini. Quran time lah. Kita buat kira-kira macam tu lah. Cuma kita tak ada qori dah baca. Seorang tidak qori baca boleh start boleh. Nabi Nuh, dia cucu Nabi Idris. Sebab tu dia tersusun dengan Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Dia cucu kepada Nabi Idris alaihi salam.
ke atas sampai ke jalur Syis. Syis ni anak Nabi Adam alaihi salam. Jarak antara Nuh dan Adam, Nuh dengan Adam berapa lama jarak dia? Lama? Agak lama tak? Lama juga tu. Bukan dia start 10 abad. Abad berapa tahun? 1000 kan? Satu abad 10 1000 tahun. Satu kurun lah, no? Kalau 1000 kita panggil kurun. Atau alaf lah ni, panggil alaf baru. Maknanya alaf bahasa Arab. Kurun, satu kurun di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam. 1000 tahun beza. 10 abad. Maknanya 1000 tahun lepas pengutusan Nabi Adam turun ke bumi, barulah Nabi Nuh bangkit, diutuskan menjadi Nabi, berdakwah kepada kaumnya. Dan dikira Nabi Nuh ini sebagai Nabi yang pertama. Ya. Ya. Dia ikut belah-belah Nuh jugalah, belah-belah Timur Tengah, belah tu juga. Kawasan antara Baghdad, Iraq, apa semua kawasan. Sebab kita tuan-tuan, dia negeri utusan Nabi ni dari kawasan tu. Babylon tu dari kawasan Iraq, Iran, masuk pergi sampai ke kawasan Timur Tengah lah. Palestin tu banyak, Syam apa semua tu. Mekah kita Nabi Muhammad. Maka dia ni, Nabi Nuh ni dikatakan Rasul yang pertama. Adam, Idris tu mereka panggil sebagai Nabi ya, pasal mereka berdakwah kepada adik-beradik ya. Bukan umat lagi. Nabi yang pertama ada umat ramai, maksudnya bukan adik-beradik. Umat ni luas dah, bukan darah daging dah. Yang kata Adam, yang kata Idris tu masih di kalangan keturunan dia, adik-adik-beradik dia. Sebab kita baru main di dunia ni, jadi mereka tu semua adik-beradik saja. Sebab tu orang kata Adam dan Idris tu dia bukan Rasul lagi, dia hanya sebagai Nabi sebab dia berdakwah kepada kaum keluarga mereka ya. Dia tak ada umat lagi. Nabi Nuh ni dikatakan Rasul pertama yang diutus di muka bumi sebab dia sudah ditaklifkan dengan berdakwah kepada umat. Maknanya dia punya umat dia sudah berkembang biak, dah luas, dah ramai, ada macam-macam dah, bukan keturunan dia saja. Tapi Adam dengan Idris tu lebih kepada adik-beradik, keturunan mereka sendiri. Sebab tu dikatakan mereka tak ada umat lagi. Adam belum ada umat, Idris pun belum ada umat lagi. Yang kata ada umat ni mula start daripada Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh tu dia tak ada umat, dia pun masih di kalangan adik-beradik, kaum puak mereka, adik anak pinak mereka sahaja. Tu pun ada yang dah bantah degil. Walau adik-beradik sendiri, anak pinak sendiri. Berlaku kepada anak Nabi Adam ujian Habil Qabil. Kemudian dia ni, kisah Nabi Nuh ni disebut 43 tempat dalam Al-Quran. Ini fakta Quran. Disebut dalam Quran 43 tempat dalam pelbagai surah. Ni surah Hud. Ada lagi surah Nuh, surah dia sendiri. Surah Nabi Nuh kan ada. Ada dalam surah lain juga. Surah apa lagi? Baca. Ada surah-surah yang lain. 43 tempat diulang cerita Nabi Nuh, disebut caption apa nama episod hidup dia tu. Episod dakwah dia disentuh dalam 43 tempat. Salah satu yang kita baca surah Hud. Episod dia berdialog nak selamat anak dia sampai kena marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita kata naluri fitrah bapa, darah daging sendiri yo. Dia bukan fikir tu saja. Fikir mati tak apalah, tenggelam. Dia fikir esok dalam syurga tak boleh jumpa dah anak dia tu. Darah daging dia tu ada seorang dalam neraka. Yang tu dia bimbang. Kita alhamdulillah tuan-tuan semua, anak cucu menantu semua beriman. Tak ada siapa yang kufur. Yang tu menyebabkan kita anugerah Allah Ta'ala bagi kat kita. Makna boleh jumpa dalam syurga nanti. Dia seorang Nabi berjuang lama, Allah tak pilih anak dia beriman. Allah tak pilih. Sebab hidayah ni hang anak ke, menantu ke, cucu ke, aku yang bagi. Walau Nabi pun tak boleh turun hidayah. Iman tak dapat diwarisi.
Sebab itu tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah. Allah pilih kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, semua dia pilih jadi orang Islam, orang beriman. Walau jahat setengah mana pun boleh masuk syurga. Selesai hukuman, kalau bertaubat, Allah Ta'ala ampun, tak masuk neraka, masuk syurga terus. Tu kita kelebihan jaga. Kelebihan Allah bagi tu kena kenang balik. Ada manusia yang hebat, Allah tak pilih zuriat dia jadi orang beriman. Kita orang biasa-biasa saja, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Allah Ta'ala pilih zuriat kita semuanya beriman, pertahankan iman yang kita miliki itu, sebab ia anugerah yang sangat bernilai. Nabi Nuh teriak, merayu ke Allah pasal fikir masa depan, bukan fikir masalah anak dia mati, tak apa. Dia fikir supaya Allah ampun anak dia yang mati tu. Jangan kekal sebagai orang yang kafir. Hak jenis tu Allah cukup marah kalau duk minta. Benda kafir nak minta suruh ampun tak boleh. Nabi Ibrahim pun pernah minta bapak dia. Kan bapak dia Azal tu buat berhala, mati dan keadaan kafir. Dia istighfar kat bapak dia. Allah Ta'ala tegur, jangan tu istighfar kat orang yang sudah mati dalam keadaan kafir, yang sudah terang dia punya kekafiran dia tu. Nabi Ibrahim minta maaf balik. Aku tak akan istighfar dah. Sama. Nabi Muhammad pun sama. Ketika dia nak dambakan supaya Abu Talib, bapa saudara dia yang banyak berjasa kepada dia, supaya diampunkan Allah, Nabi ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang orang yang kau suka, tapi Allah boleh bagi hidayah kepada orang yang dia suka, yakni yang Allah suka. Di situlah tuan-tuan perempuan sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Lepas tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia bila mak pak dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi. Dia nak express, nak bagi tahu perasaannya. Dia kata, ya Rasulullah, mak pak aku masuk Islam, aku seronok. Tapi aku lebih seronok kalau bapa saudaramu Abu Talib masuk Islam. Itu kegembiraanku lebih. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi kata, kamu kena cinta kepada aku lebih pada kamu cinta kepada mak pak kamu, lebih pada kamu cinta kepada anak pinak kamu, lebih pada kamu cinta kepada diri kamu sendiri. So Sayyidina Abu Bakar nak bagi tahu kat Nabi, Nabi itu lebih utama lagi. Mak pak aku masuk Islam seronok, tapi seronok aku tak sama kalau bapa saudaramu masuk. Bapa saudaramu masuk lagi aku seronok. Pasal apa? Itu kesukaan Nabi, itu kecintaan Nabi, dan aku suka apa yang Nabi cinta, yang Nabi suka. Maka tuan-tuan, tu nak abang kata Abu Bakar dia pandai dalam nak memahami, nak mencinta dengan Nabi, nak kasih kat Nabi, nak tanda sayang kat Nabi tu dia nak tunjuk. Memang dia seronok, dia kata memang Allah bagi buka hidayah kat mak ayah dia, tapi dia fikir Nabi tu, dia fikir Nabi macam mana perasaan Nabi, bapa saudara dia masih belum Tuhan buka untuk dapat hidayah. Allah tu yang kata, sulit buat hidayah ni. Siapa yang tak kenal Nabi Muhammad, Abu Talib dia sayang kat Nabi, tapi dia bab akidah dia tak mau. Dari segi batang tubuh, dari segi kasih sebagai anak saudara, dia cukup sayang. Tapi dari segi akidah dia tak boleh, dia terhalang, Tuhan tak bagi dia, tak buka hati dia. Sampai nak mati pun, dia nazak pun Nabi pi dekat dia, suruh dia mengaku. Kalau tak mau sebut Muhammad pun tak apa, Nabi kata la ilaha illallah tu sebut, aku boleh recommend dah, dia kata. Tak juga, tak mau sebut juga sampai mati. Sebab tu dia kata seringan-ringan azab ialah bapa saudaraku di dalam neraka nanti. Ringan, paling ringan, tapi menggelegak otak. Dipakaikan terempah slipper daripada api neraka, menggelegak otak.
Itu yang dikatakan sebagai kisah perasaan, emosi, ujian Allah Ta'ala. Allah uji emosi Nabi Nuh. Perasaan, nafsu kita tu, emosi. Perasaan tu diuji, cinta kepada anak, fitrah. Maka Allah Ta'ala kata jangan duk main emosi, jangan duk main perasaan, sebab itu dikira sebagai, bila kita ikut perasaan, ilmu kita jadi hilang. Sebab tu Allah kata tadi, jangan minta permintaan orang-orang yang jahil. Kasih sayang, cinta membutakan mata. Cinta, kasih ni kadang-kadang menyebabkan kita hilang malu. Cinta dan juga perasaan kasih dan sayang menyebabkan kadang kita pergi minta benda-benda yang tak menang sabar. Itu sebab Allah kata, jangan kerana kasihmu kamu minta supaya excuse kecuali anakmu. Orang lain mati, semua masuk neraka. Anakku jangan, ya Allah tolong selamat. Tu seolah-olah Allah nak beritahu tak boleh lah. Dah minta kapiak semua mati semua. Sebab dalam tu doa dia Tuhan makbul. Doa dia. Baik tuan-tuan, sebab tu kata Nabi kita Muhammad dikenal di Taif berbeza. Sebab tu ada orang kata beza dengan Nabi Nuh AS. Nabi Muhammad dia tak minta musnah, dia tak minta mati semua, dia minta masuk hidayah. Allah mahdi qaumi, Allah mahdi qaumi. 3 kali Nabi doa. Sebab tu zuriat orang Taif beriman. Nabi kata kalau mereka ni tak mau beriman, pok-pok ni, maka mari generasi yang lain akan beriman. Nabi dia target macam tu. Dia tu tak apalah, dia buat jahat kat aku, baling aku dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi Ustaz dah beritahu dia 5 daripada Rasul yang ulul azmi. Kemudian dia berdakwah 950 tahun, dan jangan lupa catat yang beriman hanya sekitar 83 orang sahaja. 4 orang anak dia. Salah seorang namanya Kan'an. Dia durhaka kepada ayahnya. Dia tidak beriman kepada Allah. Sebab tu ujiannya kita kadang-kadang itu lah, anak kita diuji 4 orang, 5 orang, ada seorang nakal. Ada seorang yang payah sikit, dia lihat sikit, rebus tak empuk. Ujian rebus tak empuk. Nasihat tak nak cakap. Ada seorang dia bagi, tak bagi. Ujian jangan duk pening. Itu semua belah berlaku pada Nabi-Nabi pun. Usaha lagi doa. Tuhan nak dengar doa kita, Tuhan nak dengar rintihan kita, maka bangkitlah mak pak ni doa. Ya Allah tolonglah anakku seorang tu, ya Allah bagilah lembut hati dia. Tu Tuhan nak dengar rintihan kita, doa kita. Jadi bagi bagus semua, kita tak menajak ke dia pula. Lupa pula. Kita duk megah seronok pula. Dia bagi seorang ujian supaya dia nak dengar suara kita. Nak dengar rintihan kita malam-malam doa, ya Allah tolong anakku seorang ni, bagilah dia balik pakai jalan. Ya Allah Tuhanku, anakku seorang ni dia ni pelik sikit, ya Allah tolonglah bagi dia hidayah. Tu nak dengar daripada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada 3 anaknya yang selamat. Nama Sam, Ham dan Yafis. 3 orang ni selamat. Laki semua anak dia. Selamat kerana patuh kepada ayah mereka dan beriman kepada Allah. Penduduk bumi hari ini dia kata adalah keturunan daripada 3 orang anak Nabi Nuh tersebut. Menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata dari Sam induk kepada Arab. Ham pula induk kepada Habsyi, geng-geng negro pada Habsyi. Dan dari Yafis, Rom, puak-puak Rom. Puak-puak ni lah orang putih Pasal Muhammad Saleh tu, Yafis. Tu kata Imam Ahmad. Induk besar. Dia ada Arab, dia ada bangsa Habsyi, bangsa kita panggil kulit hitam tu, dan yang ketiga bangsa Yafis. Yafis ni induk kepada Eropah, orang Rom. Tu. Ni siapa kata? Imam Ahmad. Dia pecah keturunan 3 tu. Baik, tafsir ayat ni kita tengok tuan-tuan, ayat yang pertama, ayat 45. Doa Nabi Nuh diucapkan setelah beliau gagal memujuk anaknya Kan'an. Dia panggil. Kan'an tak mau.
Kaan kata nak pi bukit tu. Lepas tu pun dia doa. Dia nampak nak pi dah anakku ni, pi dah anakku tenggelam mati dah. Nah. Maka selepas dia duk pujuk anak dia tu supaya naik atas bahtera dia bersama-sama dengan orang beriman yang lain, beliau pun merayu simpati Allah supaya menyelamatkan anaknya Kanaan. Minta ke Allah supaya anaknya Kanaan dapat selamat. Maka di situ nyatalah permohonan tersebut atas keinginan Nabi Nuh agar anaknya yang enggan menurut nasihat itu terselamat dari tenggelam. Nah, dia minta ke Allah supaya bagi chance dia, jangan bagi dia mati. Nah. Dan juga tentu sahaja permohonan itu diajukan oleh Nabi Nuh AS setelah terjadi dialog antara anaknya. Baru selesai dialog dengan anak dia. Bila selesai dialog anak dia tunjuk keras juga, degil juga, tak mau terima, dia pun angkat tangan ke Allah minta. Nah, tetapi anaknya tetap menurut pilihannya, memilih untuk kufur, untuk lawan dengan ayahnya sampai saat akhir. Saat getir, telur di hujung tanduk, ayah dia panggil, itu terakhir panggilan Allah nak bagi dia selamat. Fir'aun pun tuan-tuan dekat nak tenggelam, dia mengaku. Dia ni tuan-tuan, anak Kanaan dia punya lawan bapa dia. Dia tengok banjir bukan main dahsyat luar biasa. Bukan banjir kecil, ni banjir murka punya ni. Bukan banjir biasa, banjir kemurkaan Allah. Dia boleh lagi nak lawan ayah dia. Dia kata dia power boleh selamat nak berenang ke bukit. Bukit pun tenggelam. Maka Allah Ta'ala menegur. Nak minta apa lagi hui? Hang tengok depan mata hang sendiri. Dia engkar, dia degil, dia bantah. Sampai duk berenang dalam air. Tuan-tuan nak berenang boleh lama mana sangat. Nah, dengan berombak dan juga dengan dahsyat begitu punya air. Tsunami pun dibawa habis bangunan yang kukuh. Bangunan yang buat bertingkat-tingkat, ditarik gitu dengan air, jatuh habis semua. Nah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 46 pula, maksudnya dan Allah Ta'ala menjelaskan sebabnya dalam ayat yang sama mengapa jadi demikian. Mengapa tuan-tuan anaknya Kanaan itu jadi demikian? Iaitu kerana anaknya itu Kanaan mempunyai perbuatan yang tidak soleh. Maksudnya apa dia? Diberi peluang oleh Allah Ta'ala hidup mereka jenis hidup lama ni. Kalau pak dia pun 950 tahun dakwah saja, umur dia mungkin 1000 lebih. Sebab tu kita ni tuan-tuan dapat Lailatul Qadar boleh lawan umat Nabi Nuh. Oh tidak, tak boleh lawan. Mereka banyak bawa balik pahala pasal lama hidup. Kita kalau tak ada, sebab itulah ada sahabat ada yang kata Lailatul Qadar tu sebab sahabat-sahabat Nabi bila duk baca kisah-kisah umat dulu hidup lama-lama. Sedangkan kita umat Muhammad 60-70 saja puratanya. Iblis yang macam tu saja. Maka merintih mereka bertanya Nabi, macam mana ni Rasulullah kita nak bersaing dengan umat-umat terdahulu? Kita umat pendek, mereka umat banyak, lagi pahala banyak. Maka Allah Ta'ala kata, jangan takut, aku hantar kepada kamu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu kalau kita dapat tahun ni, kalau kita dapat tahun lepas kita dapat, tu ada 83 tahun 4 bulan. Ulama kata kalau kita dapat 12 kali dalam seumur hidup kita, kita dah sopa beribadat 1000 tahun. Kita sopa beribadat 1000 tahun. 83 kali dengan 12, dekat-dekat 1000, tanpa 4 bulan lagi kan. 12 kali. Tuan dan perempuan yang berumur panjang dah lebih daripada 12 dah. Tapi soalnya kita dapat yang tu, kita kena buru. Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar, buru Lailatul Qadar supaya dapat. Sebab apa? Sebab kita nak bersaing dengan mereka ni, umat Nabi Nuh ni. Dia ni Kanaan ni Tuhan marah, dia tak ada amal soleh. Tuhan kata
dia tidak dekat diri dia dengan amal soleh walau diberi peluang untuk hidup lama, hidup panjang, umurnya panjang, tapi usianya tidak berkat sebab tak diisi dengan amal soleh. Maknanya dia kata di situ Allah Ta'ala bagi tahu sebab apa yang dimarah Kan'an ini tidak diselamatkan oleh Allah. Allah kata sebab dia menjauhkan diri daripada amal soleh, malahan dia ni sentiasa bergelumang dengan dosa. Dia jadi penentang ayah dia. Daripada ayah dia dakwah sampailah kepada saat dia nak tenggelam, tu satu yang dipanggil amalan yang cukup buruk lah. Ayah dia tu Nabi, baik pula, sayang pula, kasih ke anak, tapi dia tak balas semua tu, dia lawan, dia tentang balik. Tu dipanggil hidupnya penuh bergelumang dengan dosa, wahatta sampai dinyaris-nyaris nak mati dalam keadaan nyawa-nyawa ikan lah kita kata, masih juga menentang ayahnya. Dan ada pula yang menafsirkan kata perbuatannya innahu amalun tu, amalun ghairu soleh tu, apa dia? Ada yang kata ialah doa Nabi Nuh sendiri. Amalan yang tak soleh tu doa Nabi Nuh tu. Sebahagian ulama tafsir kata doa Nabi Nuh sendiri agar anaknya diselamatkan daripada bahaya tenggelam. Ada yang tafsir kata innahu amalun ghairu soleh, dia amalan tidak soleh itu. Sebahagian ulama kata ialah doa. Dikatakan doa Nabi Nuh tu Allah kata satu perbuatan yang tidak soleh. Maknanya Allah nak anggap doa dia sebagai satu jenayah, doa tu sebagai satu yang berdosa. Sebahagian ulama kata maksudnya perbuatanmu memohon kepadaku agar aku selamatkan anakmu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tuan nampak? Sebahagian ulama tafsir kata Allah Ta'ala nak tegur doa Nabi Nuh tu. Doa yang dia panjatkan itu bukan perbuatan yang soleh. Pasal minta orang yang kafir selamat. Minta orang yang kufur kepada Allah selamat. Doa tu tak boleh. Sebab dia termasuk dalam doa yang Allah murka. Sebab perbuatan doa tu sebagian ulama tafsir kata yang dimaksudkan innahu amalun ghairu soleh itu adalah amalan yang tidak soleh, tidak baik. Sebagian ulama kata perbuatan Nabi Nuh berdoa tu tak dikira amal. Sedangkan doa kan masuk ibadat, tapi doa kepada yang tak tepat Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala larang. Tu sebahagian ulama tafsir. Jadi kita kata hak pertama tadi itulah hak kita nak pakainya, iaitu perbuatan anak dia tu, bukan perbuatan Nabi Nuh tu. Sebab ada yang sanak kepada perbuatan Nabi Nuh, innahu tu dibalik kepada Nabi Nuh. Ada yang menyanakkan kepada anak dia tu, perbuatan lawan, kufur, degil. Orang Kedah pergi ketegak. Ketegak. Ada perkataan dalam bahasa. Ketegak. Degil. Tegak sungguh. Baik. Baik, yang seterusnya, sebab itu dalam ujung ayat 46 Allah Ta'ala, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ni kita nak faham lagu mana, kita nak faham macam mana Allah kata macam tu. Allah tutup tu macam mana ayat ni. Allah kata sesungguhnya jangan kau duk minta sesuatu yang kau tak ada ilmu padanya. Hakikatnya, ilmu hakikat tu pada qada tu maksudnya. Jadi makna takdir Allah tu kena terima. Dan Allah Ta'ala dah takdir anak hang seorang tu dia kufur, dia tak lawan, dia tak mau beriman, terima. Jangan duk berasa sedih. Semua kita berjalan ikut takdir Allah. Dalam ayat ini ada pengajaran tersirat, iaitu dilarang memohon sesuatu yang bercanggah dengan takdir Allah, ketentuan Allah terhadap makhluknya. Tu tak boleh. Kerana kedudukan orang berdoa itu istimewa di sisi Allah. Siapa dia? Nabi Nuh.
atau memohon agar menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Tak boleh berdoa dengan benda-benda yang Allah Ustaz kata dah gesek dah orang kafir ni tak selamat. Tiba-tiba kita doa minta bagi selamat. Dah gesek dah Allah kata orang kafir masuk neraka. Tiba-tiba kita doa orang kafir masuk syurga. Doa yang macam tu dah tak boleh. Itu dah bercanggah dengan keputusan Allah. Bercanggah dengan apa nama kita panggil apa? Benda yang Tuhan dah tetapkan. Benda yang Tuhan dah gazetkan. Benda yang Tuhan sudah sebagai tentu putuskan dah. Dah putih macam tu. Kafir neraka, beriman syurga. Dia putih macam tu. Jangan kita duk apa nak cuba nak lawan lagi, nak bantah. Kita hanya boleh berdoanya. Contoh dia kata macam kita doa menghalalkan yang dia haramkan. Tu contoh. Kita hanya boleh berdoa supaya dipermudahkan jalan taufik untuk dia balik semula sebagai sebab untuk dia mendapat kebahagiaan, ataupun berdoa memohon petunjuk hidayah agar mengetahui sunnah Allah, sunnatullah, dan ketentuannya masih belum kita ketahui. Jadi macam kita doa orang yang dah tak mati lagi tu masuk hidayah tak apa. Ni dah tentu nak tenggelam dah, memang dalam keadaan macam tu tak boleh dah. Macam kita doa kepada orang sahabat kita yang kita baik dengan dia non-Muslim. Kita doa ke Allah malam-malam, ya Allah bagi dia dapat hidayah, terima Islam. Tak apa. Jangan doa ya Allah ampunkanlah dia. Tak boleh ke tu? Tak boleh. Minta bagi masuk hidayah tak apa. Jangan minta ampun bagi pihak dia, tak boleh. Sebab tu Ridwanti ada dia cerita, dia menangis, dia teriak. Pasal apa? Kadang dia kata mak dia mati dalam keadaan tak beriman. Dia kata waktu dia hidup, mak dia hidup, dia boleh doa. Tapi bila mak dia mati dalam keadaan tak beriman, dia tak boleh doa dah. Kan kita minta Rabbi Afili Zunubi Wali Walidayah, dia tak boleh baca doa tu. Dia pasal apa tak boleh baca? Buat Allah Ta'ala tak bagi dah baca doa. Dia mak dia mati dalam keadaan kafir. Maka dia kata dia tak boleh baca doa tu. Kita semua boleh baca. Tu yang sedih teriak tuan-tuan tu. Dalam rancangan apa tu, dia apa nama Imam Mudah ke apa tu, dia jadi pengacara. Menangis dia. Sebab apa? Dia sudah terhalang tuan-tuan. Dia boleh minta ampun bagi diri dia dan anak pinak dia. Nak baca wali-wali daya tu tak boleh pasal mak pak dia dalam keadaan kafir. Mati dan kafir tak boleh dah. Tu yang Tuhan marah. Jenayah kalau kita doa, berdosa. Berdosa kalau doa mak pak kita dah mati, bukan mak pak kita na'udzubillah. Orang lain yang bukan Muslim yang berusaha struggle untuk nak tarik mak dia masuk Islam. Tiba-tiba Allah tak bagi juga. Dia punya rasa tak tahu nak buat, dia punya perasaan dia sedih. Tak boleh dah. Kita boleh bakti lagi mak ayah kita mati dalam keadaan Islam. Boleh doa. Doa itu sebagai bakti kita kepada mereka. Walaupun mereka masih hidup, kita doa, dia kira bakti. Sebab lah ni jauh, PKP tak boleh balik tengok mak ayah. Jadi ustaz kata doa lah sebagai bakti kami yang duduk jauh-jauh ni. Hampa duduk sendiri, pergi bakti. Kami hak jauh ni, bakti kami doa. Mereka pun doa jugalah. Tapi kami tinggal doa sajalah. Nak pergi santuni tak boleh. Sebab halang PKP. Tak boleh rentas negeri. Maka macam mana tu hak duduk jauh-jauh? Masih mak ayah masih ada. Tu ustaz kata doa itulah sebagai bakti kita. Alhamdulillah kita punya di kesempatan dibenarkan doa. Tapi bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih mak ayah mereka tak masuk Islam, mati, mereka masuk Islam, mereka terima Islam, maka bila sampai tahun doa, maka susah bagi mereka untuk nak berdoa sebab ada larangan menghalang daripada kita berdoa orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang kita benak doa ialah sebelum dia mati, minta bagi dia dapat hidayah. Itu dibenarkan. Faham yang tu, Jangan doa yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Dan tentu saja pada waktu yang sama kita hendaklah memperbanyakkan amal soleh, mempertingkatkan amal kebajikan serta ihsan kepada semua pihak.
Selanjutnya buat baik boleh kat mak pak yang bukan Islam tu, yang non Muslim tu boleh, tapi takat dunia saja. Bila dah mati putus, tak boleh dah. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang jahil. Apa maksud dia di situ? Maksudnya aku melarang kamu supaya kamu jangan termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil, sebab mereka orang-orang yang jahil selalu memohon kepada Allah agar Allah membatalkan hikmah, kebijaksanaan serta takdirnya kepada makhluknya. Ni orang yang kafir selalu dia suruh batal hak mutlak Allah tu dalam menentukan takdir. Ikut bijaksana Allah tu. Allah Ta'ala bukan letak takdir ikut suka dia, ikut dia punya kebijakan dia. Allah Ta'ala yang tahu siapa yang dia pilih untuk beriman, siapa yang dia pilih untuk kafir ni. Dia yang tahu, kita tak boleh campur urusan tu. Orang-orang kafir selalu mohon kepada Allah membatalkan benda tu, menghapuskan hikmah tu, hikmah qada qadar tu. Permohonan tersebut semata-mata atas dasar menurut hawa nafsu mereka yang didorong oleh perasaan terlalu cinta. Bila kita minta supaya Allah Ta'ala batalkan hukum kafir, masuk neraka, selamat, masuk syurga, itu kan didorong oleh sebab apa? Dia kata didorong oleh kerana terlalu cinta kepada diri, keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Masa saya kata tadi, kerana cinta, perasaan emosi cinta kita menyebabkan buta mata, menyebabkan hilang rasional. Kadang hilang rasional, kita pun jadi pelik. Kadang-kadang mak pak kan, mak pak hilang rasional bila dia sayang ke anak dia seorang yang dia sayang tu, hilang rasional. Hilang rasional macam mana? Anak dia buat apa-apa semua dia tak apa. Padahal kalau ikut rasionalnya, anak dia tu bukan buat baik dengan dia sangat pun. Anak dia tu duk mengena dia, yang tu anak dia sayang tu. Yang tu banyak kuat mengena mak dia. Dia duk pau duit mak dia, bawa mak pergi ambil duit dalam bank. Tapi dia sayang. Dia tak nampak itu sebagai salah. Dia tetap kata, betul anak dia tu. Jangan siapa duk tegur. Jangan siapa duk pergi marah. Dia marah kita balik. Tu kata cinta kasih kadang tu membutakan, menghilangkan rasional, menghilangkan kewarasan. Sebab tu kadang berlaku tuan-tuan, naluri yang Ustaz sebut tadi. Terkeluar minta ke Allah. Pasal tengok anak dia tenggelam tu, Nabi Nuh terkeluar minta, ya Allah tolong. Maka tuan-tuan, itu sebab kadang-kadang berlaku. Tafsir kata kerana dorongan fitrah naluri kasih sayang kepada seseorang. Anak darah daging, siapa tak sayang? Mak, ayah, macam Nabi Ibrahim, ayah dia sayang, walaupun ayah dia buat ke dia macam-macam. Naluri itu. Sampai dalam satu kisah perkara gaib dan ajaib, Nabi Ibrahim ni jumpa pak dia di padang mahsyar. Nabi cerita, sekali lagi dia duk rayu ke Allah supaya selamat bapak dia. Allah kata tak boleh ke, walau di padang mahsyar bertembung mereka. Ibrahim dengan Azar ni bertemu. Dia tengok ayah dia kotak penuh najis. Dia minta ke Allah, ya Allah kau kata jangan bagi aku sedih di hari kebangkitan. Ini pak aku macam ni, aku sedih ya Allah. Allah tetap jawab, tak boleh. Inni haramtul jannata alal kafirin. Allah jawab macam tu. Ibrahim, jangan lupa, aku haramkan syurga kepada orang yang kafir. Jangan lupa itu. Jangan kerana kasih sayang menyebabkan hang lupa perkara yang Tuhan gezet tu. Jangan sebab kamu sasih kepada anak, jangan sampai kamu lupa aku haramkan syurga kepada orang kafir. Itu patutnya seorang Nabi tahu. Tapi kerana kadang-kadang kasih tu dia buta, menyebabkan hilang, lupa habis. Hak dia duk ingat, hak dia duk sampai ke orang, hak dia duk dakwah orang, weh apa jangan kafir tak masuk syurga. Tu dia sampai kepada umat dia. Tapi main tak anak dia tenggelam pasal kasih, tenggelam dengan cinta. Ayat ini pula dapat dijadikan sebagai dalil bahawa di antara jenis kejahilan yang amat besar ialah memohon kepada Allah kepada benda-benda yang tak dibenarkan, iaitu kita pergi minta sesuatu
yang bukan, orang kata Allah dah putih macam tu, kita pergi rombak nak bagi Allah Ta'ala ubah kepada yang lain. Selanjutnya tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam berdoa ayat yang ke-47. Maksud dia bila dia kata, Ya Allah, aku berlindung kepadamu sesudah peristiwa tu. Makna dia janji dah, lepas ni ya Allah, aku tak akan minta lagi dah. Makna dia tak akan minta ampun ke anak dia tu lagi dah, yang mati dalam keadaan kafir tu. Daripada memohon sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, bahawa segala yang terjadi adalah berlandaskan hikmah kebijaksanaanmu. Sekiranya engkau tidak ampuni aku lantaran dosa memohon ini, yang didorong oleh rasa sifat kebapaan terhadap anaknya dan terlalu mengharap kasih sayang Tuhannya, dan sekiranya engkau tidak kasihani aku dengan menerima taubatku, nescaya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Padahal pada mulanya aku hanya berusaha kiranya aku mendapat keuntungan dengan bebasnya semua anak-anakku dalam mentaatiku. Engkau adalah lebih mengetahui daripada aku. Itu maksud dia doa Nabi Nuh tu. Jadi dia kata, aku sebenarnya ya Allah, dambakan supaya semua anak-anakku selamat. Tapi kau pilih 3, aku adalah pasrah. Jadi tak mau minta dah. Lepas pada ni, lepas ditegur oleh Allah tu, Nabi Nuh janji dah, ya Allah, aku tak akan doa lagi dah untuk nak selamatkan orang kafir ini, walau dia anakku, walau dia anakku sendiri. Itu ujian Allah. Jadi tegur Nabi, tegur tu sebab apa? Sebab tu Allah kata dalam kisah Nabi Ibrahim juga, dia sayang kat pak dia, dia minta ke Allah supaya Allah jangan bubuh ayah dia dalam neraka. Allah jawab dalam hadis kursi, dalam hadis tentang kisah Nabi, hadis sahih. Allah kata kat Nabi Ibrahim, aku telah haramkan, jangan lupa keputusan aku dah haramkan syurga kepada orang yang kafir. Nabi Ibrahim kata, itu tak boleh buat apa, diam tak. Walaupun dia cuba nak bagi syafaat dia, Nabi Ibrahim ada syafaat, tapi syafaat hanya terpakai untuk orang beriman. Bapa dia kalau beriman boleh, tapi bapa dia tidak beriman, terhalang daripada syafaat Nabi. Maka esok ni Nabi Nuh apa? Ada syafaat. Dia boleh tak bagi syafaat anak dia yang kafir? Tak boleh. Terhalang. Dia akan jumpa di padang mahsyar, barangkali boleh jumpa. Di padang mahsyar lah. Lepas tu masuk syurga tak? Baik, pengajaran ayat ini yang pertama, kita ambil 2-3 pengajaran. Yang pertama, permohonan Nabi Nuh kepada Allah untuk anaknya bukanlah dikira sebagai satu maksiat. Dia hanya keliru dalam ijtihad dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Tetapi perkara itu dapatlah digolongkan sebagai satu kesalahan kerana ia tidak patut timbul dari manusia seperti Nabi Nuh yang cukup tinggi ilmunya dan istimewa kedudukannya di sisi Allah. Kekhilafan seumpama ini boleh terjadi di kalangan para nabi supaya mereka dapat merasakan betapa perlunya mereka kepada pendidikan dan bimbingan daripada Allah dari masa ke semasa. Jadi tuan-tuan, tak jadi, dia maksum, Nabi-Nabi tak jadi dosa pun, cuma teguran daripada Allah, pendidikan daripada Allah yang terus turun kepada Nabi-Nabi dari masa ke semasa. Jadi dia ijtihad. Nabi Nuh ni, dia kata, ingatkan boleh doa, apa-apanya tak boleh, jawapan daripada Allah tak boleh. Itu makna pentarbihan, pendidikan Allah kepada Nabi-Nabi berlaku bukan kepada Nabi Nuh saja, kepada Nabi-Nabi lain juga. Yang kedua, sesungguhnya faktor keturunan dan warisan bukanlah faktor yang terlalu menentukan baik atau buruknya seseorang manusia. Baik buruknya seseorang sangat bergantung kepada kesediaan individu itu sendiri dan keadaan persekitaran yang mengelilinginya. Dan kalaulah warisan atau keturunan menjadi faktor yang sangat menentukan, nescaya semua anak cucu Adam sama tabiatnya macam Nabi Adam. Dan nescaya semua manusia hari ini berasal daripada orang-orang yang beriman dalam bahtera Nabi Nuh akan beriman kepada Allah semuanya. Tapi lepas itu berjambah pula yang tidak beriman.
daripada induk 83 itu berkembang biak di dunia. Kalau kita patut-patut, kita bukan ada benih jahat dah. Sebab benih kita semua daripada 83 yang baik tu. Nah, tapi pasal apa ada pihak banyak lagi? Sebab itulah faktor keturunan tidak menjamin beriman. Tidak ada di sana warisan beriman. Tidak. Nah, yang ketiga, sesungguhnya Allah Ta'ala. Saya nak sebut apa tadi? Saya lupa. Satu faktor yang mengelilingi. Kadang faktor mengelilinginya kafir, dia beriman. Macam dengan Asyah bini Fir'aun. Bini Fir'aun ni duduk dalam suasana kafir. Dalam istana yang penuh dengan kekafiran. Istana yang penuh dengan maksiat. Duduk dalam istana Fir'aun. Tapi boleh beriman. Itu yang kata hidayah ni pelik. Hidayah yang milik Allah. Ada yang duduk dalam rumah Nabi. Nabi Lut, Nabi Nuh, duduk dalam rumah Nabi. Tengok pak dia semayang, tengok pak dia soleh, tapi tak beriman. Bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut, mereka duduk dengan Nabi. Dua-dua orang ditarbiah oleh Nabi, tapi dua-dua orang tetap ingkar. Seorang lagi Allah suruh tengok, seorang yang dapat hidayah namanya Asyah bini Fir'aun, di mana dia ni bini Fir'aun tu penjahat dah, tapi boleh beriman, dapat syurga, sebuah rumah. Rabbi binili baitan indaka bait, bina kepadaku satu rumah dalam syurga. Nah, ni tuan-tuan bab hidayah luar biasa. Ada duk keliling, sekelilingnya tu bi'ah, dipanggil environment kafir, beriman. Yang duduk di environment dalam rumah persekitaran yang Islam, yang beriman tapi tak beriman. Ni yang kata soal hidayah. Yang ketiga, sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada manusia di dunia dan akhirat setimpal dengan keimanan dan amalan mereka, bukan atas keturunan mereka. Tengok, kalau kita kata keturunan, selamatlah anak Nabi Nuh ni, tapi dah amal dan iman. Anak Nabi Nuh tak ada iman, tak ada amal, tak selamat, walaupun dia anak Nabi Nuh, anak Nabi. Jadi di situ dikatakan ditentukan seseorang itu selamat atas dasar iman dan amal soleh, bukan atas dasar keturunan. Cuma keturunan ni kalau dia buat amal soleh lagi hebat. Dah ada dua situ, keturunan satu, ada amal soleh dan iman pula. Yang tu hebat lah. Yang tu kita kata, kita tengok anak cucu keturunan Nabi, habaib, soleh-soleh ni, kita kena kasih kat mereka, sayang kat mereka, cium tangan mereka. Sebab mereka soleh. Hak tak soleh, nak macam keturunan Nabi Raja Hussein menikah ikut dan orang kapiak apa dia ambil, ahli kitab dia kata. Yang tu lagi tak mau lah kita. Ni Habib baik ni tadi jaga amalannya, imannya, ilmunya. Dia jaga, kita kena kasih. Allah tidak akan memberi pertolongan atau keistimewaan kepada seseorang di atas hubungannya dengan ayahnya atau datuknya, walaupun mereka itu dari kalangan para Nabi atau Rasulullah. Jangan pergi depan Allah, pergi habang kata, aku ni cucu Nabi, aku nak masuk syurga. Tuhan tak layan. Aku ni anak Nabi, ya Allah, tolong bawa aku dalam syurga. Allah kata, tak sadap main duk jumpa aku lagu tu, aku tak tengok keturunan, aku tak tengok darah daging, tapi aku tengok iman, aku tengok amal kamu. Kalau turunan Nabi sekalipun tak soleh, tak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan dirinya. Yang keempat, sesungguhnya orang yang terperdaya oleh keturunan sedangkan dia tidak beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu dipanggil terperdaya. Kadang orang dia bangga dengan keturunan, aku keturunan Said, aku keturunan Nabi, amal tak? Jadi seorang hormat dia, tapi dia amal soleh dia tak buat. Tak boleh. Jangan terpedaya. Dalam kitab kita disebut jangan terpedaya oleh keturunan. Bangga dengan keturunan sampaikan tak beramal soleh. Malahan mendakwa kononnya dia lebih baik dan istimewa daripada para ulama yang beramal dan para wali yang soleh. Berani pula tu. Dia kata ulama-ulama lain tu dia kata bawah pada aku tinggi lagi pasal aku keturunan Nabi.
Tapi tak beramal, tak buat amal soleh, tak jadi. Sebenarnya mereka adalah orang yang jahil terhadap kitabullah, yang tidak dapat dan tidak sedikit pun mengandungi perkara batil dan meragukan. Yang kata kitab Allah tu tak ada yang meragukan, tak ada yang batil. Allah tetap dalam Quran macam tu, tidak ada hebatnya keturunan melainkan dengan amal soleh. Kalau keturunan Nabi sekalipun tapi tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tetap juga tak akan selamat. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, itulah kesimpulan daripada pengajian kita, tadabbur Quran, ayat daripada surah Al-Hud 46 hingga 48. Surah 45 sampai 47. 45 sampai 47 surah Hud, surah yang ke-11. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Dan cerita ini menarik dan seronoklah sebab cerita yang terbabit kita semua terlibat, antara kisah anak dengan bapa, mak dan sebagainya. Mudah-mudahan sekadar itulah daripada yang boleh Ustaz sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah ada lain kesempatan kita boleh jumpa lagi, insyaAllah. Aku lupa lihat. Sila, ada soalan? Ya. Ya. Oh, untuk nak sebut dah. Ya, rest in peace tu kan. Dah kita tahu tak boleh sebut. Sebab dia nak ucap takziah kan. Rest in peace, dia seolah-olah kita iman kita pituk dia mana. Bila kita kata rest in peace, maknanya kita kata dia berehat. Padahal iman kita orang kafir kena seksa dalam ni. No peace. Tak boleh sebut lah. Pasal dia bercanggah dengan iman kita. Tak boleh sebut rest in peace. Pasal apa? Kita tahu dia kafir nak rest in peace apanya, tak ada peace lah dalam teruk tu kena. Kita yang beriman ni belum tentu rest in peace tu. Tambah yang kafir, no? Baik, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, tu dia. Di bab takdir ni. Susah ni. Oh. Ya. Ya. Allah. Ya. Oh, itu bagi mereka yang tak sampai dakwah, Puan. Tidak masuk dalam neraka. Macam Amazon Brazil apabila di dalam hutan tu, dakwah tak sampai, internet tak sampai, semua tak sampai. Sebab itu ditaklif kita dosa pahala bila kita sampai seruan. Kita tahu, sebab tu dalam ayat surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra Ustaz baru baca, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan diazab sehinggalah kami dihantar Rasul. Rasul itu termasuklah seruan dakwah. Artinya mereka yang tak dapat, yang kafir, yang memang tak tahu, yang tak tahu kata ada Nabi, yang tak tahu katanya ada Islam, yang tak tahu tu, semua tu mereka mati tak akan diazab. Yang diazab ni, Tuhan hukum masuk neraka ni, kafir-kafir yang lawan, yang tahu kata Nabi, yang tahu kata adanya Allah, tapi tetap ingkar, yang tu dimasukkan dalam neraka. Jadi sebab tu benda Lauh Mahfuz, takdir ini kadang-kadang berlaku, kita pun rasa, ya Allah, aku ni ahli syurga ke ahli neraka, takut pasal takdir Allah kan. Jadi Ustaz kata lagu ni lah senang, dah Tuhan pilih kita beriman tu, makna dia nak buh kita dalam syurga tu. Kalau tidak, dia takkan nak pilih kita jadi orang beriman. Betul hak kafir? Kafir pun macam tu jawab tu. Allah Ta'ala punya bijaksana. Tu macam mana orang kafir hak masuk neraka? Tu sekacau. Tu dia nak buh dalam neraka, nak buat macam mana? Kejar dia. Kita akur saja. Kita yang dah dapat, jaga. Lagu tu tak boleh kita nak bertikai pasal apa orang kafir. Kadang orang kafir baik,
pagui pada orang Islam ni tapi tak dapat hidayah. Dia punya charity-nya, dia punya kebajikannya, derma dia lagi dahsyat pada kita. Tapi Tuhan tak bagi. Tu kita nak buat macam mana? Kita kata, nasib lah nak buat macam mana? Takdir Allah Ta'ala. Kita bolehlah ajak dia, seru, boleh bagi tahu, ajak masuk Islam sebagai usaha kita, dakwah. Tapi masalah penentu Allah Ta'ala. Usaha kita boleh, tapi yang menentu masuk ialah Allah. Doa sajalah pada orang-orang kafir yang baik-baik itu supaya mereka masuk Islam, dapat hidayah, masuk Islam. Baik, sebab tu Lauh Mahfuz, bab takdir ni sesuatu yang sulit. Sayyidina Ali kata dia satu lautan yang dalam. Jangan cuba untuk kita nak berenang, sebab boleh jadi gila fikir bab takdir. Bab qada ni kalau kita duk renung sangat, putih orang lagi. Sepak tin kot tepi jalan. Jangan. Sebab Sayyidina Ali yang bijak, genius. Bila orang tanya dia kata, aku pun tak berani nak berenang dalam lautan. Sebab tu Allah kata tak ada ilmu bab takdir ni. Sebab tu dia bila kita baca ayat tadi, Nabi Nuh yang setinggi itu pun Allah kata hang tak ada ilmu bab qada ni. Bab takdir ni. Pasal apa dia pilih seorang tu jadi kafir? Kita tak tahu. Pasal apa dia dalam 3-4 anak tu Allah takdir dia seorang. Tu mana nak tahu, kita nak fikir macam mana ilmu Allah. Jadi kita boleh terima lah. Terima kata Allah Ta'ala nak uji aku, Allah Ta'ala nak bagi pahala kat aku, itu ya. Sebagai ujian. Kita tak boleh nak bahas pasal apa sebab dia, musabab dia. Tu Allah saja yang tahu. Boleh lah dekat tu. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Tak ada, kita tutup kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit